Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim hari ini sempat menyantuni pemain legenda rugby dunia Sonny B. Williams di Ibu Negara. Perdana Menteri dan pemain kelahiran New Zealand itu meluangkan masa kira-kira sejam pada majlis makan tengah hari di sebuah restoran. Bekas pemain All Black itu mengadakan buku biografinya berjudul You Can Stop the Sun from Shining kepada Perdana Menteri. Ada sama Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan. Datuk Seri Anwar dan Sonny kemudiannya menaiki kenderaan bersama ke Masjid Negara untuk menunaikan solat Jumaat. Skuad para negara mempamerkan persembahan cemerlang pada kejohanan berbasikal trek para Asia 2024 di New Delhi, India dengan beberapa pingat emas berjaya diraih. Pada hari kedua kejohanan semalam, atlet negara berjaya merangkul 4 pingat emas dan 2 pingat perak. Kilauan emas negara diperolehi Muhammad Yusof Hafizi Shaharuddin dalam acara Scratch Race 15 km 60 pusingan bagi kategori MC1. Manakala Muhammad Adi Raimi Ami Zahzahan meraih emas acara sama bagi kategori MC5 dan Zuhairi Ahmad Tarmizi pula bagi acara 1 km time trial bagi kategori MB. Kecemerlangan atlet negara diteruskan dalam acara 1 km time trial kategori WB apabila Muhammad Khairul Hazwan Wahab yang dibantu Muhammad Arfi Khairan Amran menang emas, manakala Ahmad Almi yang dibantu Muhammad Khairul Adha Rasul merangkul pingat perak. Kemula isu tunggakan gaji yang melanda kelab Kuala Lumpur KL City FC sejak musim lalu masih belum berakhir. Mengesahkan perkara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Khailil Samad berkata masih ada tunggakan kira-kira RM2 juta. Menurutnya, tunggakan itu termasuk bayaran gaji pemain dan pengurusan kelab selama 2 bulan. Beliau berkata isu tunggakan itu berlaku susulan pengurangan bajet daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL iaitu dari RM10 juta ke RM5 juta. Jimmy sudah bergerak, suka ketegahan bukan. Hutang gaji yang tertunggak adalah untuk bulan Oktober dan November. Tetapi oleh kerana perubahan musim, jadual musim yang dilakukan, maka terlajak masuk Disember. Apa khabar angin yang mengatakan sampai 4 bulan tertunggak dan sebagainya adalah tidak benar. Kita tertunggak hanya bulan Oktober dan November, dan yang Disember punya adalah di luar daripada jadual, tetapi kita akan cover dan kita akan runding dengan players. Peluang bagi KL City. Khalid bagaimanapun menegaskan kelab itu tidak akan mengurangkan bajet perbelanjaan sebanyak RM14 juta bagi musim ini. Inilah Paulo Josue. Pengajuan rally Sprint X1 yang kini memasuki edisi ketiga tahun ini turut mempertaruhkan kategori Rookie Cup. Kategori itu bagi memberi peluang peminat sukan pemotoran tempatan untuk hadir sebagai pelumba tanpa perlu memiliki pasukan lumba secara profesional. Pengarah perlumbaan Radwan Rashid berkata lebih menarik bagi kategori berkenaan pelumba boleh menggunakan kenderaan kegunaan harian mereka. Menurutnya, perlumbaan itu mendapat sokongan Kementerian Belia dan Sokongan KBS serta mendapat pengiktirafan oleh Badan Induk Sukan Pemotoran Tanah Air MAM. Sebab kita ingin sukan rally ini kembali bersinar di Malaysia. Sebab itulah kita juga buat Rookie Cup, iaitu untuk orang-orang baru menyertai di mana menggunakan kenderaan biasa on the road, tidak perlu road cage, dan juga dia adalah orang yang betul-betul baru dalam sukan rally. Rally Sprint X1 dijadualkan membuka tirai pada hujung minggu ini. Pada hujung minggu ini bertempat di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Sedang dan tiada sebarang tiket dikenakan kepada pengunjung. Kelab Al-Hilal mara ke suku akhir Liga Juara-Juara Asia selepas menewaskan Kelab Sepahan 3-1. Al-Hilal mara dengan agregat 6-2. Kemenangan itu menjadikan Al-Hilal satu daripada 3 kelab Liga Pro Arab Saudi yang mara ke peringkat suku akhir. Al-Ittihad juga mara setelah menewaskan Nawar Bahur ke Namangan. Al-Ittihad dan Al-Hilal akan bertemu untuk layak ke separuh akhir pada bulan depan.
Al-Nas juga mara dengan klub diwakili Cristiano Ronaldo itu bakal bertemu klub dari UAE Al-Ain. Al-Nas sebelum ini menewaskan Al-Fahiyah dan juga dari Liga Pro Saudi. Juara Liga Korea Selatan Ulsan Hyundai akan bertemu Jeonbuk Motors dan Yokohama F. Marinos dari Jepun akan menentang klub dari Liga Super China Shandong Taishan. Perlawanan pusingan pertama sokong akhir akan berlangsung dari 4 hingga 6 Mac dan pusingan kedua diadakan pada 11 hingga 13 Mac. Pemain tengah Real Madrid Toni Kroos mengumumkan akan kembali menyarung jersey pasukan kebangsaan Jerman selepas 3 tahun bersara di peringkat antarabangsa. Pemain berusia 34 tahun itu yang menjulang Piala Dunia 2014 mengumumkan persaraannya dalam pasukan kebangsaan pada Julai 2021 selepas Jerman tewas 2-0 kepada England di peringkat 16 pasukan terbaik pada kejuaraan Euro 2020 di Wembley. Toni Kroos tampil buat kali pertama di peringkat antarabangsa pada 2010 memperoleh 106 caps untuk Jerman. Dia juga menang 5 kali Piala Liga Juara-Juara bersama Bayern Munich dan Real Madrid. Jerman menjadi tuan rumah Euro yang bermula pada 14 Jun dan akan diadakan di 10 bandar dengan perlawanan akhir di Berlin pada 14 Julai. Juara dunia 4 kali itu telah tersingkir pada pusingan pertama pada 2 Piala Dunia terakhir pada 2018 dan 2022. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann yang mengambil alih pada September 2023 dengan permulaan yang tidak baik. Pasukannya hanya memenangi 2 daripada 6 perlawanan terakhir. Mereka juga tewas dalam 2 perlawanan terbaru menentang Turki dan Austria pada November. Lawan seterusnya adalah Perancis dan Belanda pada bulan Mac. Tenis terbuka Rio, juara bertahan Cameron Norrie berjaya mara ke peringkat sokong akhir dengan kemenangan meyakinkan 6-1, 6-1 ke atas Thomas Barrios Vera. Pemain pilihan kedua itu dari Britain berjaya mengatasi pemain Chile dalam masa lebih sejam. Lawan Norrie seterusnya ialah pemain tempatan Thiago Seybold. Sekian sedang RTM dan berita perdana dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Saya Nazif Amin Syukri, Malaysia Madani. Teka Perpaduan Punya Harapan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.